Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. So, saya continue sesi yang kedua untuk kelas revision SolidWorks. So, ini adalah part yang kita akan lukis. Seperti mana yang kita dah agree tadi, kita akan belajar berkenaan mirror kan, mirror lagi apa? Fillet and then reference geometry dan beberapa lagi teknik lah untuk lukis part yang dalam gambar ni. Saya percaya semua ada part. So untuk sesi hari ni kita akan lukis part ni Kita akan lukis part ni, kalau sempat kita akan buat drawing sekali lah. Saya akan tunjukkan step untuk drafting lah. Okay. So file, new, then part Okay. Okay, file new part. Boleh buka sekejap. So, setelah kita buat file new, kita akan buka parts and then tools. Kita setting dimension dulu Tools, options. Okay. Document properties, units So ambil mmgs untuk kita pakai millimeter Okay. Right. So kalau kita tengok kepada drawing ni, so top, front dengan side view So ini adalah top view dia. Kita boleh ambil garisan ni sebagai titik point 00 lah. So reference point kita lah. Kita boleh ambil titik ni lah sebagai ni. Kalau kita nak ambil tepi sekali pun tak ada masalah. Okay, kita nak ambil tengah ni pun boleh. Kita nak ambil tepi sekali ni pun sebagai reference point untuk kita letak start drawing kita pun tak ada masalah So untuk hari ni semalam saya dah tunjuk mirror mirror dalam 2D. So hari ni mungkin saya boleh tunjuk mirror untuk 3D pula dengan sekali dengan chamfer Okay. So kalau yang ini kita cuba lukis dia daripada top dulu. Okay, saya cuba buat banyak step. Boleh step yang pendek, boleh juga step yang banyak lah. So saya prefer untuk ada step yang banyak supaya lebih lagi saya boleh tunjuk macam-macam function lah Okay. So saya cuba lukis daripada top, which is yang atas ni. Okay, kita nak lukiskan yang kawasan ni dulu Okay. So saya start, saya ambil top plane. Then you right click, then sketch. Dia akan auto up lah. Okay. So ambil kepada kotak ni. Okay, untuk kita buat satu kotak. Okay. Kita boleh buat macam ni terus, satu kotak. Okay, and then kita bagi dimension. Kalau kita tak nak kotak macam ni pun tak ada masalah. Kita undo balik, kita ambil kotak yang biasa lah corner rectangle. Okay, dan kita lukis saja corner rectangle. Okay. Dan kita tengok kepada dimensioning dia dimensioning dia. Okay, ramai nak masuk dia sekejap saya admitkan dulu. Okay. So kita bubuh dimension dia dulu. Kita tahu panjang yang ini adalah 140. Okay. Saya akan cuba gunakan titik tengah yang tadi tu sebagai ataupun titik tengah dia sebagai ni sebagai point of reference dia. So yang ini saya bagi dimension dia. Okay. So ini adalah 70. Okay. So kita tahu ini adalah point tengah dia. Okay. Lebar dia adalah 100. Okay. Lebar dia ada 100. Okay. So saya bahagi dua juga dia punya point ke tengah sini. Okay. 50 Okay, so saya dah dapat satu petak betul Okay, dalam kita sketch, kita boleh buat chamfer ni sebenarnya dua kita boleh buat dalam 2D pun boleh, kita nak buat dia dalam 3D pun boleh. Okay, kalau kita buat 2D, apa yang maksud saya chamfer tadi adalah sini So sini dia ada bagi radius dia adalah 25 radius dia adalah 25.
Okay. So kita boleh buat chamfer setelah dia jadi 3D dan kita juga boleh buat chamfer pada ketika dia 2D. Okay. Kalau kita buat fillet kat sini ataupun sorry bukan chamfer fillet. So fillet so kita buat sketch fillet kat sini. Okay, kita boleh letak sini radius dia adalah 25. Okay, which is radius dia. Yang sini adalah 25 dan entities to fillet adalah yang ini dan yang ni So dia akan terus buat fillet Okay, so dia tengok dia akan terus buat fillet. Okay, so kita juga boleh buat yang sebelah dia juga. Select saja dia akan terus buat fillet. Okay, kemudian kita akan ada lubang Kalau kita tengok kat sini kita ada dua lubang Kita ada dua lubang ni. Kita boleh guna function sketch mirror lah. Kita boleh mirror saja, kita lukis sebelah saja dan kita akan mirror Okay, untuk membolehkan kita mirror, kita lukis satu center line. Okay, center line mana-mana saja point, janji dia di titik tengah. Okay, so kita buat bulatan. Okay, kita buat bulatan, buat saja dulu. Di mana-mana. Di sini. Okay, kemudian kita buat dia di bawah juga. Satu. Okay. Dan kita bagi dia dimension Okay, kita tahu diameter untuk setiap bulatan ni diameter dia adalah 15 So dalam drawing yang dia bagi 15 So kita buat dimension dia dulu 15. Okay, diameter dia adalah 15. Okay, so kita tahu center point, distance center point ke belakang sekali adalah 27. Okay, so kita letakkan dimension dia 27. Okay, kita tahu dimension daripada dua bulat ke sini adalah 100 Okay, so kalau kita nak mirror, kita provided juga ni adalah 50. Okay, so kita redo balik, kita boleh delete yang ni. Okay, kita delete yang ni. Okay, so kita buat lagi satu dia punya bulatan di sebelah sini Okay, so dia bagi dimension dia adalah yang sebelah sini Okay, so kita sketch. So kita dimensionkan dia, diameter dia adalah 15. Okay, good. And then kita tahu distance yang ini ke sini adalah 100. Seperti yang diberi adalah 100 Okay, ini adalah distance dia So kita akan tahu juga bila yang ni 100, so dia berada di tengah-tengah. So yang ini kita kena dimensionkan dia ke titik tengah which is 50 Smart dimension. Kita dimensionkan dia ke tengah So 50. Okay, so yang ni pun sudah. So yang ni pun boleh kita dimensionkan dia ke atas untuk bagikan dia full constraint. Okay, so kita dah lukis dua bulat ni. Sekarang kita tahu bulat ni pun adalah identical, sama, dan distance dia adalah 50. So untuk kita mirror, kita perlu buat satu reference line dekat sini. Jarak dia 25 construction line So kita buat construction line. Okay, kita lukis saja. Okay, kita lukis saja. Dan kita dimensionkan dia. So dimension yang ini ke bulat sini Okay. Dan 25. Okay, yang ni kita mirror, saya tunjuk mirror dekat 2D lah. Nanti saya akan tunjuk pula mirror 3D. So ni mirror 2D dulu lah Okay, so kita akan mirror. Kita ambil mirror entities. Okay, select entities 1, 2. Okay, line untuk kita mirror adalah yang ni So kita akan dapat 4 line yang tadi. Okay. So sekarang kita dah settle untuk sketch yang ni. Okay, boleh follow So kita keluar. Okay, kita keluar daripada sketch. Okay, kita rotate. Then kita ambil features extruded boss.
Okay, kita tahu thickness dia. Okay, ini adalah first part yang kita akan extrude. Okay. Okay. So, kita tahu thickness dia adalah 12 daripada drawing ni. Okay. Thickness dia adalah 12 So kita akan extrude dia 12. So, kita masuk sini 12 mm. Kita extrude. Dan kita klik yes. Okay, settle yang pertama. Okay. Ini yang saya untuk dia punya base. Okay. Okay ke ataupun saya laju sangat? Boleh follow? Okay, kalau laju beritahu Okay, right, good, very good. Semua boleh follow. Okay, so sekarang kita dah ada base dia. Okay, so sekarang kita cuba pula lukis yang tengah-tengah ni which is di semicircle dengan benda ni So kita akan lukis dia daripada front Kita akan lukis dia daripada front. Tapi kita juga perlu lihat dia punya dimension daripada atas So kalau kita tengok dia akan go through sampai ke belakang. Okay, so kita boleh lukis daripada front. So kita akan ambil front plane, kita akan sketch and then tekan spacebar, kita akan up. Okay, so kita akan nampak front plane kita akan nampak dia punya front plane. Okay, apa yang kita nak lukis adalah shape yang ni shape yang ni kita kena lukis. Okay, yang ini pun kita boleh pakai function mirror juga, which is dia ada center line dia, kita boleh lukis dan kita mirror saja Okay, so sketch, kita ambil line dulu. Okay, buat satu center line dulu. Dari sini, okay, kita center line kan dia. Okay, then kita sketch satu line. Kita sketch satu line daripada sini ke atas. Sketch saja dulu. Okay, and then ada satu line macam ni Okay, so kita tahu dia punya distance dia adalah 5 5 daripada ni so kita bagi dimension Okay, so kita juga boleh tahu dia punya center kepada bulatan ni. Okay, kita tahu dia punya center bulatan. Sekejap Okay, first of all saya rasa kita kena lukis center bulatan dulu. Baru kita senang sikit Okay, kita delete balik line tadi. Okay, kita tahu center bulatan ni dimension dia, maksud saya center bulatan ni adalah ni So dimension dia adalah 60 ke bawah Okay, 60 daripada base. Okay, so kita bagi dimension ke bawah sini adalah 60. Okay. Okay. Dan kita right. Okay, yang ni kita boleh tarik untuk panjangkan dia. Okay. So kita tahu ini adalah center bulatan dia center bulatan. Ini pun kita boleh tarik. Okay, tarik saja. Okay, kita buat dulu dia punya center point up Okay, kita tahu kita nak center point dia dekat sini. Okay. Sini adalah center point. Kita tarik je dulu sini. Dan terus sampai ke line sini sentuh Okay, kita zoom sikit. Okay, dia touch. Okay, so bila dia touch, ada nak masuk. Okay, so bila dia touch, kita boleh bagi dimension dia dekat sini. Okay, sekejap saya tak nampak dia punya dimension ni. Okay, so dia punya radius dia adalah 25 Kita masukkan 25. Okay, sebab dia gambar saya tepi tu dia tak nampak sikit. Okay, so kita dah dapat line ni. Dan kita tahu yang tepi ni kita akan terus sambung saja. Okay, kita akan terus sambung. And then terus sambung ke sini. And then kita sambung sini. Okay, kita nak bagi dia punya dimension. Yang ini adalah 5 mm. Okay, radius yang ini adalah 25 radius dia. Okay, good. And then kita akan dimensionkan yang ini kepada line tengah Okay, kita ada 30.
Okey, so sama macam step tadi, kita mirrorkan dia. Okey, kita mirror entities. Kita select yang ni, kita select ni, line ni dan ni. Dan kita mirror terhadap line ni. Okey. Okey, so dah siap lukisan kita untuk yang ini, which is this view. Okey, and then kita hanya perlu extrude. Okey, kita tekan features. Kita keluar. Okey, kita akan extrude dia ke belakang. Okey, kalau kita tengok sekarang, awak boleh tampak front plane tadi, dia berada dekat tengah-tengah. So, dia berada dekat tengah-tengah daripada yang kita sketch. So, tak ada masalah untuk kita extrude dia. So, kita extruded boss, kita akan pakai macam mana kita nak extrude ni kalau untuk kedua-dua belah ni. Okay, saja je. Cuba respons dekat komen macam mana kita nak extrude untuk dia dapat dua-dua belah ni. Siapa tahu? Boleh reply dekat komen macam mana saya nak extrude dia ada dua-dua belah ni. Okay. So sekarang dia berada, sebab plane dia berada di tengah-tengah. So siapa tahu boleh komen dekat chatting. Okay, betul. Muhammad Aidil jawab. So extrude dua side. Okay, betul. So kita guna dua direction. Kita tengok kat sini ada direction 1. Okay, direction 1 kita tahu dia penuh sampai belakang. So kita ambil ni up to surface. Kita select saja surface ni. So dia akan sampai direction 1. So kita on direction 2. Kita on direction 2 sama juga up to surface. Kita pusing sikit. Kita pilih surface belakang. Okay. So dia akan terus kita dapat yang ni. Okay, kita akan terus dapat yang ni. Okay, boleh follow? Okay, good. Boleh follow. Okay, so sekarang kita akan lukis pula yang ni. Kita akan lukis yang tepi ni pula. So kita akan refer kepada view yang ni lah. Okay, so bila kita nak refer kepada view yang ni, kita boleh juga kita lukis dia daripada depan pun boleh. Tapi kalau kita nak mudah, kita ambil surface yang belakang ni. Okay, so kita select surface ni. Kita sketch. Kita sketch. Then up. Okay, good. So sekarang awak tengok dia daripada belakang. So awak akan nampak dia daripada belakang yang ni. Okay, ada yang nak masuk lagi ke? Okay. Okay, untuk yang seterusnya yang seterusnya kita akan lukiskan daripada bahagian belakang. Kita akan lukis bahagian sini. Yang mana saya akan lukis dia daripada surface belakang. Saya akan tunjukkan bagaimana kita fillet daripada 3D. Okay, so kita select surface ni, kita klik sketch and then kita draw. Kita draw. So kita still lagi nak pakai line ni, so kita boleh terus convert entities. Okay, kita convert entities and then kita terus sambung lagi line dari sini. Okay, ke sini. Okay. Kemudian kita buat satu kotak di tengah sini. Okay, buat saja kotak dia and then kita bagi dimension. Okay, dimension dia adalah seperti yang dalam gambar yang saya bagi. So sini adalah 25 mm. Tinggi yang ini adalah 15. Okay, ini pula adalah 7.5. Dan ke bawah pula adalah 22.5. Okay. Kita boleh saja buat mirror seperti mana saya buat mirror tadi, tapi yang ini saya nak tunjuk bagaimana kita mirrorkan dia dalam 3D. Untuk kita pakai reference geometry. Okay, lepas tu kita keluar dan kita akan extrude. Okay, kita extrude dia. Okay, ini kita tukar direction. So kalau kita lihat pada drawing, kita extrude dia 12. So kita extrude 12. Okay. So, terus kita dapat shape ni. Okay, bagaimana pula kita nak dapatkan curve yang ini, iaitu fillet yang ini. Okay, kita hanya perlu pilih function features fillet di sini. Okay, kita perlu select items to fillet, which is corner yang ini. Okay, dia punya radius dia adalah
radius fillet dia adalah 25 Kalau kita tengok pada drawing ni radius dia adalah 25. So kita masukkan di sini 25. Okey, dan kita dapat fillet yang ni. Okey, kalau kita tengok dalam drawing, shape di sebelah kanan dan kiri ni adalah identical So kita boleh mirrorkan yang 3D ni. Okey, cara untuk kita mirrorkan 3D adalah satu, kita tambah satu plane baru. Kita perlukan plane untuk kita mirror seperti mana kita gunakan construction line tadi. So kita gunakan plane. Okay, kita include kita add reference geometry di sini dan kita tambah plane. Okay, dan first reference kita adalah surface yang ini. Okay, kita nak mid plane di antara tengah-tengah dua surface ni. Second reference kita, kita kena masukkan second reference adalah surface ini. Dan kita dapat plane di tengah-tengah ini. So ini adalah reference plane kita. Plane satu ini adalah reference plane. Untuk mirror 3D kita pergi kepada function sini, linear pattern ni, di bawah ni ada mirror. Kemudian kita perlu select mirror face ataupun plane. Kita gunakan plane yang ini. Features to mirror, kita akan select features yang ini dan juga fillet yang ni dua and then kalau kita boleh lihat juga full preview, dia akan nampak so ini adalah features yang dia mirror so, kita right. Kita terus dapat sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama dengan menggunakan function mirror. Yang seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita gunakan function sweep cut sweep cut. Kita lukis daripada surface belakang ni, ini sebagai tambahan tak ada dalam drawing tu, so saya tambahkan saja. Kita view dia nampak hidden line sebab saya nak nampakkan distance ni. Kita lukis satu center line pada sini ke sini. And then saya tambahkan satu circle. Kita buat saja sebagai radius dia sebagai 3. And then kita bagi dia smart dimension untuk kita dapatkan profile bagi kita buat sweep cut ni, kita memerlukan profile profile untuk dia ikut curve sepanjang ini So untuk itu saya perlukan satu lagi reference plane. Kita buat sini reference geometry plane. Kita ambil first reference yang ini dan kita letakkan mid plane. Saya nak dia berada di tengah-tengah dan kita ambil plane yang bawah ni. So saya dapat plane yang baru, plane yang kedua. Kita klik pada sini, right click and then kita sketch and then kita up profile yang saya perlukan adalah outline daripada shape ini So saya tak perlu lukis, saya hanya perlu convert entities. Saya tekan satu, control, hold and then saya akan select semua line ini Awak kena hold pada button control select semua outline ini. And then awak klik dia convert entities so dia akan terus jadi line. Settle yang ini. Terus kita ada dua sketch tadi which is kita ada sketch 4 dan sketch 5 daripada sini kita ambil sweep cut. Kita dah baca sketch 4, profile kita adalah sketch 5 so kita select line tadi sketch 5 ini adalah profile kita. So kita nampak dia akan potong keseluruhan. Dia akan potong. Sweep cut adalah dia akan potong. Kalau awak ambil sweep boss, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan nampak menggelembung di luar lah. So awak just click right. Terus awak dapat profile sweep cut di sekeliling ini Ini sebagai tambahan lah saya tunjuk Ini adalah sweep cut selesai untuk saya lukis part ini dengan tambahan feature sweep cut. So saya pergi shortcut sikit, saya tunjukkan sedikit bagaimana kita buat 2D drawing. So untuk kita buat 2D drawing, kita save dulu file ni. Kemudian awak hanya file and then make drawing from part. Make drawing from part. Awak akan dapat yang ini. Awak akan pergi kepada untuk kita buat 2D So kita ambil saja template yang A3. Dalam kes saya ambil template A3. Dia akan baca drawing yang awak buat tadi. Dalam 2D drawing kat sini kita akan ada palette dia kat sini So kita hanya perlu drag saja. So ini adalah top view. Top view. And then saya drag pula satu lagi front view. Ini adalah front view. Kemudian saya drag lagi satu adalah right view. Escape. Skip dulu.
Okay, click and hold and then drag ya. Okay, saya dulu. Okay, saya tak nak view ni, sorry ya. Saya delete, yes. Okay, saya nak lagi yang right view, so saya drag ke tepi sini. Okay, ini adalah right view. And then saya perlukan satu view isometric. Saya klik sini dan saya drag masuk ke sini ya. Okay, ini adalah isometric view then saya right so you boleh movekan dia macam ni. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kalau awak zoom, yang ni awak tak nampak hidden line so awak klik saja pada satu drawing ni, awak boleh pilih pilihan yang ada di sebelah sini, which is awak nak nampak dia hidden line, so dia akan nampak hidden line klik hidden line okay, so sama juga pada drawing yang ini, awak juga boleh select dia hidden line dan juga yang ini okay, ini juga adalah kita boleh select dia hidden line supaya dia nampak semua So untuk yang ini, untuk isometric view, awak boleh pilih dia nampak macam ni, solid pun boleh. Okay. Okay. So ini adalah sedikit penerangan berkenaan macam mana kita akan buat 2D drawing daripada 3D modeling yang kita buat So kita boleh buat smart dimensioning dan semua lagi. Yang ini saya akan buat satu sesi yang lain untuk video seterusnya untuk kelas revision kita. Saya akan buat satu lagi untuk 2D drawing. Okay. So untuk hari ini setakat itu saja. Terima kasih kepada semua yang join untuk kelas hari ini. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih.